Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zain Nasir untuk Ruang Bicara edisi hari ini, hari Selasa 20 Jun 2023. Baik, dalam masa sama apa yang kita cuba bawakan untuk malam ini adalah berkaitan dengan isu yang sebelum ini jarang-jarang kita bincangkan berkaitan dengan pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswi yang menjalani latihan industri ataupun internship ya, yang kita faham juga itulah baru-baru ini berkaitan dengan pelajar menyatakan yang pelajar itu bukanlah buruh paksa. Maknanya ada yang menyatakan tidak dibayar gaji ataupun gaji tidak setimpal bayarannya kan. Dan dalam masa yang sama kita harapkan apa yang kita bincangkan malam ini akan memberikan satu keadaan win-win situation ya untuk kedua-dua pihak, sama ada untuk mahasiswa itu sendiri, pelatih industri dan juga pihak industri. Dan terlebih dahulu saya mewakili warga kerja bernama dan pelajar-pelajar yang mengikuti latihan industri di Bernama sendiri mengucapkan terima kasih kepada Bernama. Sebab apa? Sebenarnya Bernama sendiri terlebih dahulu cakna tentang isu ini kerana difahamkan sebulan yang lalu Bernama telah pun menaikkan allowance untuk pelajar-pelajar intern ini. Tahniah untuk Bernama. Dan untuk kita bincangkan lebih lagi tentang topik kita malam ini, mempersiap graduan memantap pasaran, kita bersama-sama dengan dua orang tetamu. Yang pertamanya di studio kita ada saudara Ahmad Faiz Yazid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Saudara Faiz merupakan pelajar dan Presiden Persatuan Ekonomi dari Universiti Malaya UM, dan kejap lagi kita akan bersama-sama Datuk Syamsuddin Bardan juga menerusi Zoom, pengarah eksekutif Persatuan Majikan-Majikan Malaysia MEF. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh tentang apa yang menjadi cakap-cakap orang sekarang kan, okey, berkaitan dengan isu allowance dan sebagainya, saya nak minta Faiz untuk kongsikan serba sedikit berkaitan dengan pengalaman ketika Faiz menjalani latihan industri sebelum ini, di mana dan bagaimana Faiz sendiri mengenal pasti dan cuba memanfaatkan sebaik mungkin pembelajaran yang ada semasa menjalani latihan industri untuk terus meningkatkan kebolehpasaran selepas bergraduasi nanti. Okey. Terima kasih atas soalan dan saya rasa terima kasih Bernama untuk peluang ini. Sekali lagi saya rasa isu ini adalah isu yang dahulunya pun pernah disebutkan, cuma dia baru hangat ketika ini, betul. Jadi berbalik kepada diri saya, kalau boleh saya rasa kita buat declare lah di sini. Saya merupakan pelajar tahun 2, Sarjana Muda Ekonomi Universiti Malaya. Jadi pengalaman latihan industri saya adalah berdasarkan, dengan izin orang kata, free will internship, bukan latihan industri untuk syarat bergraduasi lagi, kerana saya masih belum di tahun akhir. Jadi sebelum ini saya mulakan latihan internship sendiri atas inisiatif sendiri selepas sahaja bergraduasi daripada program matrikulasi pada akaunan KPM di Kolej Mara Kuala Nerang. Jadi waktu itu kita sedang mengalami PKP yang sangat lama. Dia ada 3.0, 2.0, 3.0 kan. Jadi waktu itu saya rasa daripada tak ada buat apa-apa, jadi saya cari inisiatif untuk laksanakan latihan industri walaupun work from home. Jadi pada ketika itu saya bersama Energy One Asia, adalah salah satu kumpulan orang kata konsultan lah untuk pemain-pemain industri oil and gas, minyak dan gas ini. Jadi ketika itu posisi saya sebagai pelatih industri adalah sebagai operation assistant untuk public relation. Jadi kerana segalanya adalah work from home, bekerja dari rumah, jadi banyak kita laksanakan webinar untuk sesi konsultansi, dan apa yang saya uruskan adalah dengan klien-klien pemain industri tenaga ini, antaranya Petronas, kita ada Shell dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, posisi saya bila saya masuk ataupun melangkah ke arah alam degree ini, ijazah sarjana muda, saya merupakan penerima beasiswa Khazanah Watan di bawah Khazanah Nasional, Yayasan Khazanah. Dan menariknya yang saya rasa saya nak sentuh di sini bukan allowance beasiswa itu, tetapi bagaimana struktur internship ataupun latihan industri yang Khazanah galakkan penerima-penerima beasiswa mereka untuk ceburi. Yang mana kalau Khazanah ataupun Yayasan Khazanah, dia akan culturekanlah, budayakan latihan industri kepada dua tahap, iaitu satu civic, satu business. So civic ni maksudnya adalah minimum latihan industri yang perlu dilaksanakan adalah selama 4 minggu. 4 minggu, tetapi civic di sini bermaksud latihan industri yang dari sudut kemanusiaan. Kita buat tag along ataupun attachment dengan izin dengan NGO sukarelawan. Jadi salah satu yang saya telah laksanakan adalah
attachment bersama Yayasan Sukarelawan Siswa. Dahulunya di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, tetapi sekarang agensi di Kementerian Perpaduan Negara. Yayasan Sukarelawan Siswa ni dia menerapkan latihan kesukarelawanan untuk mahasiswa dan selalunya dia laksanakan misi-misi dalam negara dan luar negara. Jadi civic internship yang saya laksanakan pada sesi tahun lepas dalam bulan Julai dan Ogos adalah saya berkesempatan untuk terlibat dalam delegasi Malaysia ke Vietnam. Jadi kita buat kesukarelawanan di sana. Jadi itu diambil kira civic internship bagi beasiswa saya, iaitu Khazanah Nasional lah. Jadi sejauh mana sebenarnya apa yang Faiz sendiri belajar semasa dalam latihan industri itu dirasakan mampu untuk meningkatkan lagi kebolehpasaran bila bergraduasi nanti, bila dah habis belajar nanti? Faham. Jadi apa yang saya lihat, pendekatan Yayasan Khazanah dengan struktur internship sebegitu mampu untuk jadikan graduan tu lebih holistik. Kerana hari ini bila kita cakap internship, kita mahasiswa khususnya akan lebih cenderung kepada, contoh saya ekonomi, maka internshipnya adalah daripada mungkin industri perbankan ataupun kewangan. Ini yang selalunya lah komputer sajalah akhirnya. Jadi bila adanya pendekatan civic internship, kita letakkan nilai manusiawi sebenarnya, dan ada nilai tambah kat situ. Betul, added value dalam humanitarian project dengan izin. Jadi misi-misi kemanusiaan ni sebenarnya kadang-kala dia membantu kita untuk jadi lebih down on earth. Kita akan lebih lihat apa sebenarnya yang berlaku, dan saya rasa waktu menjalankan misi, macam mana saya kaitkan mungkin ilmu ekonomi saya yang saya pelajari, kita pun ada laksanakan projek-projek kesukarelawanan yang mungkin antaranya yang kalau boleh saya sentuh sedikit saja di sini adalah kita laksanakan sesi training ataupun pengajaran untuk buat cash flow T-account, kerana di Vietnam kami ditempatkan di kawasan luar bandar. Jadi apa yang kita buat adalah salah satu misi sukarelawan kami. Projeknya adalah mengajar bagaimana sebenarnya pengurusan stok ini kepada masyarakat luar bandar yang kadang-kadang kita tengok buku 5-5-nya tu dia main tulis saja. Dia je yang faham. Jadi bila proses audit sebagainya, dia jadi masalah di situ. Jadi itu pun kena kita dah laksanakan satu projek sukarelawanan yang bila berbalik semula sebenarnya ada berkait dengan ilmu ekonomi yang saya pelajari. Sangat menarik, dan saya kira program latihan industri ini sememangnya cukup jelas memberikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak, bukan sahaja syarikat tapi juga yang paling utama adalah mahasiswa itu sendiri. Saya percaya bahawa setiap mahasiswa cakna dan mereka menyedari akan kepentingan untuk menjalani dan menghabiskan latihan industri untuk lengkapkan kursus pengajian mereka kan. Cuma di sini apakah antara persiapan dan persediaan yang perlu mereka ni lakukan sebelum mereka memulakan latihan industri? Contoh dari segi keperluan asas, tempat tinggal, kan, dari segi bilik sewa ke rumah sewa, belum campur lagi kos pengangkutan dan sebagainya. Mungkin sebelumnya tak difikirkan tentang perkara itu, tahu okey hanya untuk pergi buat internship kat mana-mana, tapi tak memikirkan dari segi jarak dan sebagainya, perjalanan tu macam mana, makan minum macam mana. Komen sedikit Okey, betul, saya rasa tadi pun dah sebut poin-poin penting tu. Tapi saya rasa yang paling penting sebelum kita laksanakan internship, pelajar tu perlu ada persiapan rapi dari segi, contoh semestinya dia nak buat internship, semesti sebelum tu dia dah kena fikir syarikat apa yang dia nak bekerja. Sebab ini kita tengok dari jarak jangka masa jauh lah. Sebab penginapan itu saya rasa nanti saya sentuh poin tu. Tetapi yang pertama sekali, kita perlu sedar yang bila kita nak masuk dicampakkan sembrono dalam satu industri, kita kena tahu industri apa yang kita nak ceburi. Adakah kita akan suka? Contoh, kita tak pernah suka dengan kewangan, tiba-tiba takkan nak masuk industri perbankan contohnya. Jadi saya rasa saya sarankan yang paling utama sekali, buat penyelidikan ataupun buat cari maklumat, kaji latar belakang dahulu, apa industri yang sedia ada, dan bagaimana syarikat itu beroperasi secara rawak lah saya kira. Kita mungkin belum dapat maklumat lanjut selagi mana kita tak ada network dengan industri tersebut, tetapi at least saya rasa segalanya di hujung jari, maklumat tu boleh dapat untuk secara kasar. Dan yang kedua, tetapkan matlamat latihan dan rancangan tugas lah bagi saya. Kerana dari latihan industri itu, saya rasa dua persoalan yang perlu mahasiswa lontarkan kepada diri sendiri. Walaupun saya yang laksanakan sebelum ni dikira free will internship pun saya lontarkan perkara yang sama. Saya rasa yang pertama, adakah ini adalah satu attachment ataupun untuk menimba pengalaman, ataupun yang kedua, ini adalah prospek kerjaya yang kita nak dan yang kita bersedia untuk seiring dengan syarikat
yang kita buat latihan industri itu. So dua persoalan ni perlu berlega. Sama ada you nak tag along, nak ambil pengalaman sahaja, ataupun inilah yang orang kata kita bersedia untuk membangun bersama syarikat ni, dan ini adalah prospek kerjaya yang kita inginkan. Jadi itu kena jelas. Dan kemudian datanglah persiapan kendiri. Bila kita dah temui orang kata mix and match yang cocok dengan kita, jadi persiapan kendiri akan datang secara automatik. Tempat tinggal ataupun kediaman adalah yang paling penting. Lakukan carian di internet. Mungkin bagaimana pejabat latihan industri itu, adakah strategik ke tidak strategik, berdekatan dengan akses kepada pengangkutan awam ataupun tidak dan sebagainya. Itu semua perlu diambil kira. Jadi kalau kita tak ada pengangkutan, macam saya duduk jauh dari Kelantan. Jadi kalau saya nak buat internship dekat Kuala Lumpur, saya kena fikirlah strategiknya lokasi ataupun pejabat yang akan saya duduki nanti boleh akses dengan pengangkutan awam ataupun tidak. Itu kena ambil kira. Maknanya ini atas inisiatif mahasiswa-mahasiswi itu sendiri. Mahasiswa-mahasiswi sendiri. Dan kemudian bagaimana perbelanjaan harian, sebab pengangkutan dah makan kos. Kemudian kos untuk perbelanjaan harian, makan minum dan sebagainya. Itu pun kena ambil kira. Kemudian kalau ada kenderaan sendiri, kos pengangkutan lagi tambahan. Malah saya rasa kalau ada kenderaan sendiri, kosnya lebih tinggilah daripada kita naik pengangkutan awam kan. Dan yang paling penting dari segi mahasiswa ataupun mahasiswi, saya rasa tengok betul-betul terms of reference TOR ataupun LOA, letter of appointment itu. Maknanya surat persetujuan antara kita dan syarikat berkenaan, apa yang insentif syarikat tawarkan, apa peluang yang kita boleh dapat, dan perjelaskanlah terma dan syarat dekat situ. Kerana jika tak jelas, itu yang kita akan kita akan jadi macam tak tahu pun kena buat ini, tak tahu pun kena buat itu. Jadi itu perlu jelas. Di peringkat mahasiswa perlu telusuri betul-betul. Di bagi pihak industri ataupun syarikat perlu transparent lah, accountability untuk memberitahu dan memperjelaskan apa yang tak jelas di mata mahasiswa. Dan yang akhir sekali, saya rasa makluman kepada majikan. Itu pun penting. Kerana saya sebelum ini, sekali lagi saya mungkin saya tekankan, posisi saya adalah free will internship. Dan Alhamdulillah saya dapat peluang free will internship di dua agensi sebelum ini. Jadi saya rasa bila majikan sedar ataupun majikan tahu apa yang kita nak capai, apa mahasiswa tersebut nak capai daripada internship ini, makanya dia akan jelas lah, kita akan ada give and take situation. Dia akan jelas apa yang kita nak, sebab kadang-kadang demand industri pun memainkan peranan. Kita nak syarikat ni, tetapi limit, contoh, sebab bila saya buat free will internship, masa saya terhad kerana saya akan buat waktu cuti semester saja. Cuti semester tidak lama, 2 bulan setengah. Jadi dalam tambah tolak saya rasa 8 minggu. Mungkin kalau lebih pun boleh jadi 10 minggu saja. Jadi itu masa yang mencabar. Tak semua orang akan menerima pelatih industri untuk 2 bulan. Itu kiranya jumlah yang terhad. Jadi makluman kepada majikan itu perlu tahu bagaimana posisi kita, dan untuk kita ada satu toleransi ataupun mutual understanding, saya kata. Sebut tentang penjelasan, sebut tentang toleransi, perbincangan. Saya rasa tak semua majikan organisasi yang menyediakan ruang sesi sebegitu dengan setiap mahasiswa yang akan menjadi pelatih industri di satu-satu syarikat itu sendiri. Berdasarkan pengalaman kawan-kawan ataupun senior, ada bercakap tak tentang perkara ni? Maksudnya tidak ada perbincangan untuk lebih penjelasan. Faham. Saya rasa kebanyakannya akan ada. Selagi mana mahasiswa itu yang cakna, kita initiate the conversation. Bila kita tanya, mereka sebenarnya, saya rasa industri bersedia untuk menerima graduan-graduan orang kata panas-panas yang otaknya masih geliga, bersedia untuk mencurah apa saja idea. Jadi saya rasa bila kita lontarkan saja soalan ini, mereka bersedia untuk adakan sesi diskusi itu. Jadi kalau macam saya pun, bila saya cakap, saya terus bagi tahu maklumat diri saya, apa yang saya nak capai, dan situasi saya sebegini-sebegini. Masa ini saja yang saya nak buat dan saya nak buat. Jadi mereka akan terbuka untuk kita berbincang, dan setakat ini Alhamdulillah saya diterima lah untuk 2 internship yang sebelum ini. Jadi tak ada masalah, asalkan berani bersuara. Betul. Bertanya terlebih dahulu kan, apa tugasan saya, apa yang syarikat nak, apa perlu saya lakukan supaya anda sendiri jelas sebenarnya. Banyak perkara yang kita bincangkan bersama-sama dengan Faiz, mempersiap graduan, memantap pasaran. Tapi untuk waktu ini Faiz, kita perlu berehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Ya, kembali bersama-sama kami Ruang Bicara. Kita angkat topik mempersiap graduan, memantap pasaran. Di studio kita bersama-sama dengan Saudara Ahmad Faiz Yazid dan sekarang ini juga kita bersama-sama dengan Datuk Syamsuddin Bardan, Pengarah Eksekutif Persatuan Majikan-Majikan Malaysia MEF ada di talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik Datuk, terima kasih kerana bersama-sama kami untuk edisi malam ini. Kita nak bincangkan mencari satu titik seimbangan kan untuk memastikan win-win situation di antara pelatih industri itu sendiri, begitu juga di pihak industri. Cumanya di sini kita nak tahu apakah antara kualiti utama yang dicari oleh majikan dalam diri seseorang pelatih untuk berjaya menjalani latihan industri di sebuah syarikat ataupun organisasi, dan bagaimana agaknya Datuk kualiti ini dapat memberikan impak yang positif terhadap syarikat ataupun organisasi itu? Ya. Sebenarnya bila kita mengambil seorang pelatih industri itu, kita mahukan seorang pelatih yang mahu belajar sebenarnya dan boleh dibentuk, ya. Dan bukan sentiasa mahu tidak mahu untuk belajar, dan mereka sebenarnya amat perlu untuk saya rasa open minded, ya, tidak menolak apa juga kerja yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan oleh majikan di mana mereka menjalani latihan industri. Banyak keadaan di mana kita dapat rungutan daripada majikan-majikan mengatakan bahawa pelatih-pelatih industri ini tidak begitu mahu untuk belajar sebenarnya. Mereka lebih dalam keadaan mahu melepas batuk di tangga, kerana kebanyakan mereka mengatakan bahawa universiti yang mahukan mereka untuk melakukan latihan industri adalah satu menjadi kewajipan untuk mereka melalui proses ini supaya mereka dapat diberikan ijazah pada akhirnya. Jadi mereka tidak sebenarnya bersungguh-sungguh untuk mencari pengalaman di tempat kerja berkenaan, dan ini saya rasa adalah amat malang dan amat merugikan kedua-dua belah pihak, di pihak pelatih sendiri dan juga pihak majikan, kerana majikan sebenarnya mahu membentuk seorang pelatih industri itu menjadi seorang pekerja yang baik sebenarnya, yang produktif, yang mahu untuk memajukan diri sendiri dan pada akhirnya akan menjadi lebih employable, ya. Tetapi di sini of course kita harus sebenarnya melihat bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan demikian. Pada akhirnya nanti bila pelajar industri itu datang untuk dilatih dan majikan yang memberikan latihan itu sudah kedua-duanya bersedia untuk bersama-sama membina kemahiran pekerja pelatih berkenaan, supaya nanti pelatih berkenaan dapat sebenarnya menimba seberapa banyak praktikal ataupun latihan yang perlu didapati daripada latihan industri berkenaan. Jadi di sini saya merasakan bahawa seorang pelatih industri itu haruslah lebih dapat memahami kehendak-kehendak majikan supaya mereka tahu dan mempelajari apa yang mahu diberikan oleh majikan berkenaan. Dalam masa yang sama Datuk, adakah terdapat sebarang cabaran yang mungkin dihadapi oleh industri sendiri dalam mencapai matlamat yang Datuk nyatakan win-win situation itu juga kan? Apakah langkah praktikal yang boleh diambil sebenarnya untuk atasi cabaran-cabaran ini? Saya merasakan bahawa ada keperluan di antara pihak Institut Pengajian Tinggi ataupun Kementerian Pengajian Tinggi dan juga pihak industri untuk membincangkan apakah sebenarnya yang harus dilakukan oleh kedua-dua belah pihak semasa pelajar berkenaan menjalani latihan industri, ya. Jadi saya mengharapkan agar ada satu template ataupun acuan yang boleh digunakan oleh semua majikan, bukan majikan tertentu sahaja, supaya nanti bila pelajar-pelajar itu menjalani latihan industri, mereka mendapat satu keputusan ataupun pengakhirannya yang agak serupa dan tidak
tidak ada jauh perbezaan jurang di antara satu syarikat dan satu syarikat yang lain. Pada masa ini tidak ada satu sistem di mana apakah yang perlu dilakukan oleh majikan juga yang perlu dilakukan oleh pelajar industri berkenaan supaya mereka dapat menjalani latihan industri dengan berjaya, ya. Dan ini saya merasakan bahawa terpulang kepada setiap majikan pada masa ini untuk menentukan apakah cara dan corak latihan yang mahu diberikan kepada pekerja berkenaan. Jadi saya merasakan bahawa inilah sesuatu yang harus diperbaiki dan Kementerian Pengajian Tinggi harus berbincang dengan para majikan supaya pada akhirnya nanti kita akan dapat laksanakan satu skop latihan yang benar-benar dapat memenuhi kehendak pelajar berkenaan dan juga kehendak majikan. Bermakna selama ini kita memang tidak ada acuan, tak ada sistem untuk meletakkan satu standard kepada ya. Terpulang kebanyakannya kepada majikan itu sendiri. Apakah yang mahu diberikan kepada pelatih industri berkenaan. Jadi ini amat malang sebenarnya. Kalau kita lihat dalam latihan-latihan industri profesional, sebagai contoh sebagai seorang doktor ataupun seorang peguam ataupun seorang jurutera, ada sistem yang dilaksanakan, ada sistem yang dibuat, tetapi tidak untuk mereka-mereka yang di luar daripada bidang-bidang profesional ni. Okey, baik. Kita nak berbalik juga kepada seorang lagi tetamu kita di studio ni. Kita ada Faiz, saudara Faiz sendiri. Faiz, kita faham ya, kadang-kadang mahasiswa ni mereka rasa bimbang sekiranya mereka ni tak dapat memanfaatkan tempat yang ataupun mendapat tempat yang betul-betul memberi manfaat dan juga bermanfaat untuk mereka jalani latihan industri, sebab ada yang datang untuk ke salah satu syarikat tapi tidak memenuhi apa yang mereka nak sebenarnya. Ada juga sebenarnya. Dan dalam masa sama, mereka juga mungkin bimbang sekiranya mereka ini tak mampu untuk survive, khususnya secara keuangan sepanjang mereka berada dalam tempoh latihan. Tidakkah kebimbangan ini dapat dikurangkan dengan membuat persiapan awal? Sebab tadi kita sentuh tentang persiapan awal sebelum kita bersama dengan Datuk Syamsuddin Bardan. Okey. Betul. Saya sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Kerana saya rasa, again, planning is nothing but plan is everything, dengan izin. Sebab kalau tadi saya ada sebut semester ini nak latihan industri, semester satu semester sebelum sepatutnya pelajar tersebut dah orang kata riki-riki syarikat mana, industri apa, dalam sektor mana yang dia nak tengok prospek kerjayanya akan ceburi. Jadi dan apa yang saya pasti di universiti-universiti, walaupun saya di mahasiswa pertengahan bukan tahun akhir, banyak peluang yang sama sebenarnya dari segi pembangunan kerjaya, perkembangan bakat dan sebagainya. Yang mana kalau kita kata universiti semestinya akan industri-industri akan mula turun ke universiti-universiti mencari bakat ataupun dilaksanakan job fair, career fair dan sebagainya. Jadi mahasiswa ini perlu bagi saya dahagakan peluang-peluang sebegini. Kerana bila ada sahaja peluang, maka ini sahaja tadi kita kata ada syarikat yang terbuka untuk berdiskusi. Jadi peluang-peluang latihan pembangunan kerjaya ataupun pameran inilah yang sebenarnya menjadi medan untuk mereka bertemu muka. Jadi mereka akan jelas apa budaya kerjanya untuk mereka capai orang kata expectation yang mereka nakkan tadi. Jadi bila mereka ada interaksi secara langsung melalui peluang-peluang ini, mereka akan tahu apa realiti apabila kita pilih industri ini ataupun realiti kita pilih sektor ini. Kita dah dengar apa yang dinyatakan oleh Datuk Syamsuddin tadi kan, mewakili pihak industri sendiri. Pelatih yang dicari oleh majikan atau pihak industri adalah pelatih yang mahu belajar, pelatih yang mahu dibentuk. Betul. Apa respon balas daripada Faiz tentang apa dinyatakan oleh Datuk tadi? Okey, dan saya rasa saya setuju dengan Datuk untuk ketika itu, kerana kadang-kala apa yang kita sedar bila kita jadi pelatih industri sebenarnya membuka peluang dan ruang untuk syarikat itu mencari bakat baru. Jadi sebenarnya industri atau bila mana industri laksanakan latihan ini, internship ini, sebenarnya mereka juga sedang mengesan bakat-bakat baru yang mereka boleh serap terus dalam kerjaya mereka, dalam sektor kerja mereka. Jadi ini yang kadang-kala contoh dalam satu syarikat yang diterimanya 5 pelatih, tetapi kadang-kala yang diserap masuk hanya 2 saja. Kerana inilah kita perlu cari apa yang
dengan izin kita boleh bring new to the table lah, something new to the table. Kita boleh bawakan apa inisiatif baru, apa idea baru yang membantu kepada pertumbuhan syarikat, dan itu yang mahasiswa perlu cari. Dan kalau boleh saya ulas sikit, Datuk sebutkan tadi tentang struktur latihan industri yang tak sistem, jelas lagi. Acuannya betul. Tak ada. Jadi saya rasa betul untuk part tu saya sangat sokong untuk ada satu struktur yang jelas supaya bagi pihak majikan mereka perlu kita kata jelaskan apa target ataupun harapan mereka kepada pelatih ini, dan bagi pihak mahasiswa sebagai pelatih industri mereka perlu faham kerana semestinya harapan ataupun target ini akan dimasukkan dalam LOA ataupun TOR tadi. Jadi bila kita tengok sebelum mereka menerima, mereka sudah tahu sekian-sekian ini yang perlu dicapai sebelum akhirnya pelatihan mereka. Baik, kita membicarakan tentang mempersiapkan graduan, memantapkan pasaran, dan anda kata kalau anda penonton setia Ruang Bicara ingin berinteraksi bersama-sama kami, ada pendapat, ada soalan dan sebagainya berkaitan dengan apa kita bincangkan, boleh telefon kami sebenarnya 032604 0155 atau 032604 0149. Baik, Datuk masih bersama kami, Datuk? Okey, Datuk, bagaimana dari segi pengurusan syarikat ataupun organisasi dapat mencipta budaya ataupun ekosistem yang menyokong perkembangan dan dalam masa yang sama pembelajaran untuk pelatih-pelatih industri ini? Datuk? Datuk dengar? Sorry, I think the line got Okey, sekarang boleh dengar Datuk ya? Boleh dengar? Oh, tak boleh. Okey, tak boleh dengar. Tak apa. Baik, jangan risau. Kita akan terus bersama-sama dengan Faiz sendiri. Sekarang ini kita nak beralih, Faiz, pada isu yang hangat dibangkitkan berkenaan latihan praktikal, iaitu isu allowance. Mungkin betul isu ni dah lama, cuma sebelum ini tidak ditularkan, betul? Okey, banyak juga dibincangkan dalam kalangan pelatih industri itu sendiri, kan, di antara intern itu sendiri. Jujurnya, secara jujur, apakah pandangan mahasiswa mengenai isu ini? Adakah isu yang disuarakan ini menjadi isu pokok sebenarnya bagi mahasiswa di Malaysia, ataupun ada isu-isu lain yang lebih penting, lebih utama yang dibangkitkan? Ya. Saya rasa mungkin tularnya isu ini bagi saya tepat pada masa atau kena pada masa kerana dia mula membuka mata ramai pihak. Malah mahasiswa sendiri untuk sedar dan timbang. Bila mana kita, contoh saya belajar ekonomi, kita ada pilihan. Jadi pilihan mana yang paling mengurangkan kos lepas, itulah yang kita kena pilih. Itu dari pihak mahasiswa dan bagi saya membuka mata pihak kerajaan sendiri, malah pihak majikan dan pemain-pemain industri utamalah. Dan saya setuju. Sebenarnya kewangan adalah isu pokok pangkal lah. Bila kita bercerita tentang belia, khususnya graduan, memang pusing-pusing kewangan akan jadi musuh utama dalam kita menjalani kehidupan. Kerana akhirnya kenapa kewangan? Kerana akhirnya kita nak menuju kepada bagaimana untuk menjadi belia yang sejahtera bagi saya. Sejahtera dari segi kehidupannya, dari segi pembangunan kerjayanya. Dan kewangan di universiti dan kewangan di tempat kerja itu lain. Jadi ini pun transisi ini sebenarnya, peralihan ini juga kita kira culture shock lah, kalau boleh saya kata, kepada belia. Sebab kalau di universiti mungkin duduknya di kolej kediaman, yang mana yurannya mungkin kurang sangat berbanding dengan sewaan di luar. Jadi bila kita dah masuk ke semesta yang ada latihan industri, kita perlu cari kediaman. Itu yang paling penting. Penginapan, saya rasa dua aspek penting, penginapan dan pengangkutan. Jadi walaupun menggunakan pengangkutan awam yang kosnya lebih rendah, tetapi tetap kos main peranan dalam isu ini. Jadi pelajar ataupun siswa perlu mula bermandiri, dan ini perlu diberi perhatian dari segi kewangan itu. Dan bagi saya, kembali kepada isu allowance tadi, betul, bila saya scroll Twitter, kita tengok social media, ada yang cakap tak wajib pun untuk satu-satu tempat itu memberikan allowance ataupun ini tidak terikat dengan akta buruh dan sebagainya. Benar, tapi bila kita bercerita tentang isu ini, sebenarnya kita kena buka minda ini atas dasar ihsan sebenarnya. Kerana kadang-kala apa target ataupun harapan syarikat kepada pelatih industri, biarlah berpatutan dengan hasil kerjanya, dan boleh runding lah allowance yang lebih bermaruah setimpal dengan produktiviti yang pelatih industri itu berikan. Pak, sebenarnya kalau kita lihat setiap syarikat mempunyai pandangan yang tersendiri berkenaan isu allowance ni. Setiap syarikat
juga memberikan jumlah allowance yang berbeza-beza kepada pelatih industri mereka. Bahkan ada juga industri-industri kecil dan sederhana yang sememangnya tak mampu pun nak bayar intern mereka, sama ada disebabkan dari segi limitasi keuangan yang mereka hadapi ataupun prinsip syarikat yang dipegang selama ini. Jadi sejauh manakah mahasiswa-mahasiswi ini peka tentang perkara ini? Saya rasa bila tular je, maksudnya sebenarnya mahasiswa ataupun mahasiswi itu sudah peka lah dengan isu ini. Mereka tahu kerana nak tak nak, walaupun dari tahun pertama, nak tak nak, akhirnya mereka perlu hadapi. Jadi apakah persediaan ke arah mereka hadapi itu. Jadi bagi saya mudah, sebab tadi kita dah bercerita tentang apa sebenarnya plan layout yang perlu mereka sediakan. Itu dari kacamata saya lah, dari perspektif saya. Tetapi kalau kita boleh, kalau saya sentuh sikit konotasi dari teori ekonomi contohnya, kan, kita ada pasaran persaingan sempurna. So ibaratnya majikannya adalah pengeluar, mahasiswa itu adalah pengguna. Produk yang kita nak ambil adalah tempat bekerja. Itulah tempat intern tu. Jadi dalam pasaran persaingan sempurna ni, di mana banyak semua majikan mengeluarkan produk yang sama. Jadi mahasiswa ini perlu menjadi informatif sebenarnya. Mereka perlu menjadi pengguna yang mempunyai maklumat yang sempurna tentang pasaran. Jadi kembali kepada pembuatan keputusan tadilah, kalau saya ada sebut tadi, kita ada banyak sumber dan kadang-kadang kita tahu bila dia buat application tu bukannya kepada satu syarikat. Betul. Banyak syarikat. Jadi dari situ buatlah timbang tara dan pilihlah yang mana paling memberi pulangan kepada pembangunan bakat dan pembangunan diri yang setimpal dengan produktiviti dan harapan yang kita sendiri letakkan kepada diri sebagai seorang mahasiswa. Lepas ni saya tanya Faiz tahu, berapa agaknya bayaran ataupun allowance yang sewajarnya diberikan kepada intern ni, kan? Okey, cuba kita bersama-sama dengan Datuk kembali. Datuk, kita nak tahu respon balas Datuk apabila saya bertanyakan tadi, sebab Datuk tak berapa dengar tadi, kan, dari segi bagaimana pengurusan syarikat ataupun organisasi dapat mencipta budaya ataupun ekosistem yang mampu untuk menyokong perkembangan dan juga pembelajaran bagi pelatih-pelatih industri ini. Yang paling penting adalah saya rasakan perancangan oleh majikan berkenaan bila seseorang pelatih industri itu datang ke tempat mereka untuk dilatih. Apakah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh majikan berkenaan untuk memastikan bahawa pelatih berkenaan akan pada akhirnya mendapat apa yang mahu dicari di dalam latihan industri berkenaan. Jadi di sini saya merasakan bahawa apa yang penting adalah untuk mempelajari budaya di tempat kerja itu sendiri. Ini amat penting. Dari segi teknikalnya saya merasakan bahawa itu adalah tidak begitu, saya rasa, penting sangat, kerana kita tahu bahawa pelajar-pelajar berkenaan telah diberikan segala maklumat mengenai teori apa yang harus dilakukan, dan bila di tempat latihan itu nanti mereka akan dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari dari segi teorinya, ya. Jadi di sini adalah sama ada syarikat ini akan dapat memastikan bahawa mereka dapat sebenarnya memberikan apa yang perlu dilakukan oleh pelajar berkenaan bila mereka berada di tempat kerja sebenar. Dan ini saya rasakan adalah amat penting kerana ini akan membina attitude pekerja berkenaan. Dan pembinaan attitude ini adalah penting kerana kalau seseorang itu tidak mempunyai satu attitude yang betul, jadi tidak mungkin ia akan jadi seorang pekerja yang baik pada akhirnya. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah oleh majikan berkenaan adalah supaya dapat membentuk pelatih berkenaan menjadi seorang pekerja yang dapat membina syarikat pada masa hadapan. Jadi this is apa yang kita panggil sebagai pembentukan talent development, ya. Dan macam Faiz kata tadi, kalau majikan melihat seorang pelatih itu adalah mempunyai bakat yang besar, sudah pasti syarikat akan menawarkan ataupun menyerapkan pelatih berkenaan sebagai seorang pekerja pada akhirnya, ya. Dan ini adalah apa yang juga menjadi hasrat seorang pelatih berkenaan, supaya dia dapat menonjolkan talent mereka sendiri, supaya pada akhirnya nanti akan dapat memikat syarikat untuk mengambil mereka bekerja di tempat berkenaan. Jadi di sini saya merasakan bahawa
kalau latihan industri itu dilihat sebagai satu yang penting oleh pelatih industri berkenaan, jadi mereka akan dapat berlatih dengan bersungguh-sungguh dan memberikan sepenuh tumpuan terhadap latihan berkenaan. Jadi saya merasakan bahawa kita banyak membincangkan tentang apakah allowance yang harus diberikan sebagainya. Itu saya rasa adalah tidak begitu penting kerana allowance itu adalah sebagai satu sampingan sahaja dan bukan menjadi matlamat besar kepada seorang pelatih industri yang datang ke tempat kerja untuk dilatih. Jadi kita harus berbalik semula kepada apakah hasrat sebenar kita menjalankan latihan industri berkenaan. Jadi sebagai majikan pun kita banyak berkorban dari segi masa, dari segi tenaga dan juga kepakaran kita untuk melatih pelatih berkenaan. Jadi kalau peluang berkenaan tidak diambil dengan bersungguh-sungguh oleh para pelatih berkenaan, saya rasa adalah satu pembasiran masa, pembasiran tenaga dan juga pembasiran resources. Dan saya merasakan ini tidak seharusnya berlaku dan hasrat untuk kita sebenarnya membuatkan pelatih berkenaan lebih employable itu harus dicapai sebenarnya. Okey, itu hasrat di pihak industri sendiri. Walau bagaimanapun, Datuk, saya pasti Datuk pernah tengok, dah baca komen-komen juga kan. Sebab baru-baru ni kecoh di alam maya bila tersebarnya sebuah foto yang menunjukkan ada seorang gadis ni, dia menggantung spanduk yang tertulis, intern bukan buruh percuma. Dan ia telah mendapat ataupun mencetuskan perdebatan sebenarnya dalam kalangan warganet. Dan secara jujurnya, apa reaksi MEF sendiri bila terdengar tentang apa yang tular ini? Kita sebenarnya amat kecewa daripada segi majikan kerana pelajar intern ini mengatakan bahawa mereka bukanlah buruh percuma. Jadi persoalannya adalah sebenarnya bila mereka menjalani latihan industri, adakah mereka sebenarnya bekerja? Ya, itu adalah persoalan yang paling penting harus kita perhalusi. Kerana kalau sebenarnya intern itu bekerja, sepatutnya of course yes, mereka harus dibayar gaji, mereka adalah seorang pekerja dan mereka harus dilindungi oleh undang-undang buruh. Tetapi faktanya kita tahu bahawa intern itu bukanlah seorang pekerja, ya. Mereka adalah meminta syarikat supaya memberikan latihan untuk mereka, ya. Bukan syarikat mengatakan bahawa you datang ke tempat saya akan latih awak. Bukan begitu sebenarnya. Mereka memohon untuk diberikan latihan. Jadi bila majikan mengatakan yes, you boleh masuk ke tempat saya dan saya akan memberikan latihan kepada awak, dan mereka mengatakan bahawa mereka bukanlah buruh percuma, itu adalah satu persepsi yang saya rasa amat tidak elok, dan ini juga akan membantutkan para majikan untuk memberikan tempat latihan kepada para pelatih berkenaan. Jadi kita harus faham bahawa di Malaysia ini struktur syarikat yang besar-besar itu adalah tidak banyak sebenarnya. Kurang daripada 3% daripada majikan-majikan di Malaysia ini majikan besar. Yang selainnya adalah majikan-majikan kecil. Dan majikan-majikan kecil inilah yang sebenarnya memberikan banyak tempat kepada para pelajar untuk dilatih. Tetapi kita harus ingat majikan-majikan kecil ini kemampuan keuangan mereka itu agak terbatas dan mereka tidak mempunyai wang tunai yang baik untuk membolehkan mereka membayar allowance yang tinggi sebagai contoh, ya. Jadi saya tidak mengatakan bahawa para pelatih ini tidak harus diberikan allowance. Kebanyakan syarikat saya mengatakan bahawa mereka memberikan allowance, tetapi jumlahnya itu tidaklah begitu besar, di antara 500 hingga ada yang besar, syarikat besar itu memberikan sehingga RM2,000 sebulan. Tetapi yang melebihi daripada 1,000 itu saya rasa boleh dikira, ya. Tetapi kebanyakannya adalah kurang daripada 1,000. Tetapi kalaulah syarikat tidak membayar apa-apa allowance itu pun tidak harus mengatakan bahawa mereka adalah buruh percuma kerana mereka bukan bekerja. Mereka diberikan latihan dan mereka meminta supaya dilatih
di syarikat berkenaan dan bukan bekerja sebagai seorang pekerja. Itu saya rasa adalah perkara pokok yang kita sebenarnya harus faham dan harus perhalusi. Ya. Baik, okey, itu dia respon balas diberikan oleh Datuk Syamsuddin Bardan. Okey, Baik Faiz, ada beberapa lagi persoalan yang akan saya utarakan kejap lagi. Cuma untuk waktu ini kita perlu berehat seketika. Kita kembali selepas ini Ruang Bicara. Ya, kembali bersama-sama kami Ruang Bicara. Baik, kita terus saja bersama-sama dengan Faiz. Ya, Faiz, kita dengar apa yang dinyatakan oleh Datuk Syamsuddin Bardan tadi kan, panjang lebar kan, dan dinyatakan oleh Datuk sendiri sepatutnya isu allowance ini tidak patut diperbesarkan kerana itu bukan sesuatu yang wajib kan. Sebab dinyatakan juga di mana syarikat-syarikat kecil mungkin tidak mampu untuk membayar dan sebagainya, tapi ada syarikat besar mampu membayar allowance hingga RM2,000 dan sebagainya kan. Apapun, adakah Faiz merasakan pelajar latihan ini sebenarnya tak wajar bangkitkan isu upah, isu allowance atau imbuhan kerana mereka ni sepatutnya bersyukur kerana diberikan peluang untuk jalani latihan dan membolehkan diri mereka ni lebih bersedia untuk hadapi dunia pekerjaan sebenar selepas bergelar graduan kelak. Apa komen Faiz dalam hal ini? Susah soalan tu. Susah kan? Tapi bagi saya sejujurnya dari lensa mahasiswa lah, saya rasa tidak wajar lah begitu. Tak boleh lah begitu. Itu saja saya rasa. Sebab kita kena balik kepada majikan ataupun syarikat. Mereka sendiri ada hak dalam pengambilan pelatih. Jadi jika mereka rasa kos yang perlu ditanggung dengan pengambilan pelatih industri terlampau ramai akan membebankan, maka mereka perlu cari strategi untuk mungkin hadkan bilangan pelatih. Itu adalah orang kata direct solution atau bukanlah solution tetapi kaedah strategi secara langsung kan. Tapi saya rasa kembali kepada soalan sebelum ini pun saya ada jawab, dia kembali kepada atas dasar ihsan dan bayaran allowance yang diterjemahkan perlu setimpal dengan apa harapan produktiviti yang pelatih industri itu berikan. Jadi contoh, kita kata mudah, kalau latihan industri itu dari segi jualan dan pelatih industri itu membawa peluang dan banyak orang kata keuntungan kepada syarikat sejak dia ada. Jadi takkanlah atas dasar ihsan tidak ada bonus kepada pelatih industri itu. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan. Dan jika tidak upah sekalipun, contoh bila syarikat itu terlampau kecil, cari insentif-insentif lain yang boleh menggantikan ataupun saya rasa insentif lain yang boleh menggantikan malah setimpal dengan bayaran allowance itu. Contoh orang kata mungkin beri dia satu environment ataupun suasana kerja yang dia ada meja sendiri, ada sudut sendiri, bagi peralatan, bukan dari peralatan pelajar sendiri, sediakan peralatan kepada mereka, mungkin tambahan makanan, ataupun saya rasa satu lagi yang menariknya bila kita dah mengalami pasca pandemik, ada sahaja syarikat-syarikat besar MNC khususnya buatkan latihan secara berfasa. Maksudnya bukan perlu 5 hari 1 minggu bersemuka. Maksudnya mungkin ada yang seingat saya ada yang menggunakan pendekatan 40 jam sahaja dan yang selebihnya boleh laksanakan di rumah. Jadi bila insentif-insentif ini dipertimbang, maka kadar allowance pun bolehlah dikurangkan saya rasa, mengikut kepada kaedah insentif-insentif yang mereka jadikan setimpal tadi. Suka untuk menentukan berapakah allowance yang sewajarnya diberikan, betul tak? Agak sukar kan untuk menentukan. Kalau di pihak industri pun sama saya rasa, sebab sebilangan juga beranggapan Faiz bahawa pelajar-pelajar intern ni tak perlu dibayar kerana mereka masih di bawah tanggungjawab universiti selagi mereka belum bergraduasi kan, sebelum mereka belum grad dan sebagainya. Pada pendapat Faiz sendiri, adakah sudah tiba masanya untuk pihak kerajaan hari ini melalui Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan Kementerian Sumber Manusia wujudkan satu dana latihan industri untuk membantu mahasiswa? Perlu atau tidak? Okey, saya rasa pendekatan itu menarik dan idea ataupun inisiatif itu menarik, cuma kita perlu lihat kepada bagaimana pelaksanaannya. Sebab saya rasa nak kata mudah, paling dekat yang kita laksanakan mungkin dari segi skim Pro2J, ataupun kita kata Pro2J selari dengan management trainee, graduate trainee. Itu lebih kepada graduan yang sudah bergraduasi. Tetapi mungkin idea yang sama, olah bagaimanakah cara sekalipun, kenakan dengan keadaan sebagai pelatih industri dalam menjalani latihan industri. Saya rasa itu adalah orang kata doable lah, boleh dilaksanakan. Dan kembali kepada pokok pangkalnya tadi, bayar allowance mengikut produktiviti yang diharapkan oleh majikan. Kalau
kalaulah bebanan kerja itu diberikan setimpal dengan pekerja sedia ada, maka perlu diberi setimpal lah. Kalau tidak pun allowance, kembali macam saya sebutkan tadi, insentif-insentif majikan perlu lebih kreatif untuk memberi perkara untuk memenuhi allowance tadi supaya setimpal dengan kerjanya. Dan saya rasa pendekatan dana ini juga menarik kerana mungkin sebab saya tak tahu dari segi majikan dari segi bayaran allowance untuk latihan industri, kerana saya penerima biasiswa. Kalau biasiswa bagi syarikat-syarikat besar khususnya boleh dijadikan pelepasan cukai di bawah aspek CSR ataupun komuniti itu. Jadi saya rasa perkara yang sama ataupun pendekatan yang sama mungkin boleh diketengahkan. Maksudnya wujudkan insentif pelepasan cukai ataupun subsidi khas untuk allowance latihan industri. Sudah masa kita iktiraf ini sebagai juga nasib yang sama dengan pemberian beasiswa syarikat. Baik, dalam masa yang sama, suatu yang perlu kita sedari juga, pelajar latihan industri ini tidak tertakluk kepada Akta Kerja 1955 menyebabkan mereka ni tidak tertakluklah kepada sebarang peraturan yang diwajibkan ke atas majikan seperti gaji minimum RM1,500, ya, hak untuk mendapat cuti, hak untuk mendapat hari rehat, allowance kerja lebih masa dan sebagainya. Datuk, pada pendapat Datuk, adakah wajar sekiranya akta ini diteliti semula, Datuk? Saya merasakan kita perlu berbalik semula. Adakah pelatih industri ini seorang pekerja? Ya? Jadi kalau kita mendapat jawapan bahawa mereka ini bukanlah pekerja, jadi isu-isu mereka ini diberikan perlindungan di bawah perundangan buruh tidak akan sebenarnya timbul. Ya? Dan saya merasakan banyak lagi perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh pihak universiti dan juga pihak majikan yang mengambil pelatih industri ini untuk berbincang apakah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Sebagai contohlah, kalau seorang pelajar itu dihantar oleh universiti A, apakah universiti A ini memastikan bahawa pelajar berkenaan dilindungi di bawah satu insurans kemalangan sebagai contoh, ya. Jadi kalau mereka tidak dilindungi di bawah sebarang insurans, apa akan berlaku kepada seorang pelajar ini yang mengikuti latihan industri nak pergi ke tempat syarikat berkenaan dan beliau ditimpa kemalangan? Apakah universiti akan bertanggungjawab? Adakah pelajar itu sendiri yang akan menanggung kos ataupun majikan yang akan menanggung kos? Majikan akan mengatakan bahawa pelajar ini bukan pekerja saya dan isu kos mereka tanggung tidak akan timbul. Ya. Jadi universiti harus memikirkan bagaimanakah mereka ini harus dilindungi oleh insurans semasa mereka menghantar pelajar mereka ke latihan industri. Saya merasakan bahawa perkara ini tidak dihalusi dan tidak pun dibincangkan, tetapi mereka lebih membincangkan apakah allowance yang harus dibayar oleh majikan. Saya rasa itulah amat meleset dan amat tidak begitu sebenarnya memberikan rangsangan kepada majikan untuk terus memberikan tempat latihan. Dan juga kalau kita lihat dari segi insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan, pada masa ini memang ada insentif yang diberikan di mana seorang majikan yang membayar allowance kepada pelatih industri ini boleh memohon sedikit ataupun pelepasan cukai, double tax deduction. Tetapi prosedur untuk mendapatkan insentif berkenaan amat sukar. Terlalu birokratik, terlalu harus memohon kepada pihak-pihak tertentu barulah mereka boleh mendapatkan pelepasan cukai berkenaan. Saya merasakan bahawa so long as majikan berkenaan memberikan tempat latihan kepada pelatih dan ini disahkan sendiri oleh universiti yang berkaitan, dan majikan seharusnya tidak perlu untuk memohon kepada pihak-pihak tertentu sebelum mendapatkan pelepasan cukai berkenaan. Saya rasa
kebanyakan majikan sekarang ini tidak pun memohon perluasan cukai kerana mereka tak mahu melalui birokrasi yang amat menyusahkan berkenaan. Jadi di sini kita memberikan satu keadaan di mana apakah lagi insentif tertentu yang harus diberikan kepada majikan yang sebenarnya berkorban untuk memberikan tempat latihan industri berkenaan kepada para pelajar, ya. Dan saya merasakan bahawa tidak perlu sebenarnya ada timbul polemik di mana pelajar-pelajar latihan industri harus mengatakan bahawa mereka harus dibayar gaji minima, mereka harus diberikan cuti sakit. Ini adalah satu budaya yang saya rasa amat tidak patut yang dibincangkan mengenai perkara latihan industri berkenaan. Sepatutnya kita membincangkan bagaimanakah latihan industri berkenaan harus dijadikan lebih produktif, lebih mantap dan juga lebih dapat memberikan peluang yang lebih baik kepada para pelajar untuk menimba seberapa banyak ilmu di tempat kerja yang sebenar. Ya. Apa pun terima kasih banyak-banyak Datuk Syamsuddin Bardan kerana bersama-sama kami memberikan beberapa cadangan dari MEF sendiri untuk sama-sama kita cari titik keseimbangan untuk memenangkan di pihak pelatih industri dan juga di pihak industri itu sendiri. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami malam ni. Okey, dan ini saja ruang masa kita ada. Terima kasih juga kepada saudara Ahmad Faiz Yazid, pelajar dan Presiden Persatuan Ekonomi dari Universiti Malaya kerana membentangkan apa yang dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswi itu sendiri dan apa harapan, apa yang diimpikan, apa keperluan kalian juga. Apapun ini saja masa kita ada. InsyaAllah ada masa ada ruang kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Zainal Nasir. Ruang Bicara harus berakhir di sini. Kita jumpa lagi.